Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan selamat datang kepada semua peserta-peserta yang telah mendaftar untuk ceramah kita pada hari inilah. Dan suka untuk saya perkenalkan diri saya sebagai penceramah kita pada petang ini. Nama saya Nafifi Syamimi binti Ahmad Saliman. Saya merupakan kaunselor pelatih yang sekarang sedang menuntut pengajar di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Terengganu tahun ketiga. Dan saya akan menyampaikan ceramah lah untuk kita pada petang ni yang bertajuk tahu dah kan tajuk kita apa petang ni? Okey, saya akan mengupas tentang isu yang sekarang rasanya semakin hangat diperkatakan di social media. Saya dah nampaklah a few tweets and Facebook posts about the issue yang macam makin hari makin banyak kes yang timbul seperti tumbuhnya cendawan selepas hujan. Okay, isu tersebut adalah isu gangguan seksual di tempat kerja. Okey, masing-masing boleh mengambil tempat masing-masing, tempat selesa, capaian internet yang baik dan mungkin keadaan yang kondusif lah untuk kita teruskan dengan sesi ceramah kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, lebih mendalam berkenaan dengan isu yang kita akan bincangkan pada hari ini, sukalah untuk saya macam menerangkanlah dengan lebih jelas definisi gangguan seksual itu sendiri. Ialah nanti kalau kita dah pergi into deep sangat kan, cerita pasal itu ini, faktor kekesan gangguan seksual ke apa, tapi sebenarnya kita tak tahu pun apa sebenarnya maksud gangguan seksual tu. Macam mana perkara tersebut boleh berlaku, bentuk macam apa. Banyak lagi yang saya akan kongsikan sebentar saja lagi. So saya akan start kita punya ceramah pada hari ini dengan mendefinisikan maksud gangguan seksual itu. Baiklah, menurut Kementerian Sumber Manusia, gangguan seksual boleh didefinisikan sebagai sebuah gangguan yang berunsurkan seks, sama ada bentuk lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Fizikal tu yang memang dah melibatkan memang ada sentuhan ke apa kan. Okey, gangguan seksual tersebut boleh dianggap oleh penerima atau mangsa tersebut sebagai mengenakan syarat berbentuk seksual ke atas pekerjaan, atau boleh dianggap oleh mangsa tersebut sebagai pencabulan maruah diri dia, atau juga sebagai sebuah penghinaan, ancaman terhadap dirinya. Perkara tersebut tidak mempunyai kaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Maksudnya sini, apa sahaja tindakan ataupun yang gangguan yang berbentuk seksual dikenakan kepada mangsa adalah tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Okey, itu adalah menurut Kementerian Sumber Manusia lah. Okey, itu merupakan definisi yang telah kita cite lah daripada Kementerian Sumber Manusia. Menurut Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja yang diterbitkan pada tahun 1999, which is 24 tahun yang lepas, gangguan seksual ni terbagi kepada dua bentuk. Dia bukan jenis gangguan seksual tapi bentuk gangguan seksual. Yang pertama adalah pengenaan syarat berbentuk seksual ke atas pekerja, atau istilah yang biasa digunakan bagi bentuk gangguan seksual yang ini adalah quid pro quo. Okey, sebagai contoh, majikan tu berkata kepada salah seorang pekerja lah, atau superior berkata kepada dia punya subordinate, dia kata macam ni, kalau awak nak duit bonus ke naik pangkat ke apa kan, awak layan apa saya nak. So itu adalah sejenis gangguan seksual yang berbentuk quid pro quo. Okey, bentuk yang kedua adalah tingkah laku daripada pemangsa tersebut yang menimbulkan suasana tempat kerja yang tak tenteram kepada mangsa, khususnya tingkah
tingkah laku seksual yang telah ditonjolkan oleh pemangsa tersebut lah kepada mangsa. Yang ni boleh berbentuk yang macam saya cakap tadi, yang jenis-jenis gangguan seksual macam lisan, bukan lisan, emosi, visual, psikologi, yang macam tu. Ini dah bentuk yang kedua, bentuk gangguan seksual yang kedua. Okey, telah saya jelaskan lah dua bentuk gangguan seksual tadi kan, yang menurut Kod Amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja yang telah ditemukan pada tahun 1999. Sekarang saya akan menerangkan pula jenis-jenis gangguan seksual yang boleh berlaku di tempat kerja. Okey, baiklah. Di tempat kerja, kita tahu ramai kan kita punya rakan sejawat ataupun rakan yang berada di bawah pangkat kita atau apa semula yang memang terlibat dalam satu organisasi tersebut. Maka banyak perkara yang boleh berlaku dalam sebuah organisasi, termasuklah isu gangguan seksual ini. Okey, yang pertama jenis gangguan seksual adalah gangguan seksual yang dilakukan secara lisan. Mesti macam hairan kan, macam mana secara lisan pun boleh dikira sebagai sebuah gangguan seksual. Baiklah, okey, yang dimaksudkan dengan gangguan seksual secara lisan ni adalah sebarang gangguan yang melibatkan kata-kata, komen, gurauan, usikan dan bunyi yang bersifat seksual. Jangan nak main-main sedangkan bunyi macam kita nak kacau lah kita punya rakan sepejabat tu kan, macam buat apa tu, macam sekiranya ditakrifkan sebagai di-convey maksud tersebut sebagai sebuah usikan yang mampu mendatangkan kesan seksual, maka perkara tersebut boleh dikira sebagai sebuah gangguan seksual lisan. Ataupun nak bagi komen ke, gurau ke, usik macam adalah kan, korang mesti macam terfikirkan contoh-contoh yang macam mungkin boleh berlaku. Macam cantik lah hari ni, jom lagi makan, macam tu. So kita kena berhati-hatilah dalam melontarkan komen, nak bergurau dengan rakan-rakan sepejabat apa semua, sebab risau perkara tersebut orang convey as something yang seksual. Macam tu. Okay, yang kedua adalah bahasa isyarat. Lagilah pelik kan, macam mana bahasa isyarat boleh dicakap sebagai sebuah gangguan seksual. Okay, isyarat tangan atau isyarat yang membayangkanlah kepelakuan seks serta tingkah laku mengorat, yang berterusan juga boleh dikategorikan sebagai sebuah gangguan seksual. Macam contoh, panggil kan kawan kat sebelah, contoh Aina, kiss sikit, contoh macam tu. Sesimpel tu pun bagi kita nampak simple lah kan, mungkin kita dah biasa kurang dengan kawan-kawan kita macam tu apa semua, tapi kena berhati-hati dalam melakukan tingkah-tingkah laku yang demikianlah yang boleh mendatangkan maksud yang berbeza bagi setiap individu. Okay, itu adalah kategori gangguan seksual dari bahasa isyarat. Yang seterusnya adalah secara visual. Okay, gangguan secara visual pula menunjukkan bahan-bahan lucah, melukis gambar lucah, menulis surat berbentuk seksual serta mendedahkan tubuh termasuk berpakaian seksi. Ini kalau saya nak explain dengan lebih lanjut pun rasanya dah jelas kan. Contoh macam bahan-bahan lucah berkemungkinan nak tunjukkan gambar-gambar dekat magazine or Googles yang nampak macam boleh mendatangkan maksud yang tak baik ke apa ke. That one can be considered as visually sexual harassment. Okay, secara psikologi pula, the next category. Secara psikologi, gangguan secara psikologi ni boleh muncul dalam bentuk mengulangi jemputan sosial yang telah ditolak, memujuk rayu serta berterusan untuk keluar bersama atau berjumpa. Contoh macam nak ajak klik atau rakan sepejabat keluar malam tu, keluar pergi dinner kan, macam Aina, jomlah kita pergi keluar makan malam ni, and Aina pun menolak.
I nak tolak lah sebab mungkin dia ada something nak buat malam tu kan. Tapi kita ni tak puas hati. Jom lah Aina, keluarlah makan. Jom lah aku belanja. Cepatlah. Kita boleh dating malam ni berdua, dinner apa semua, tak apa aku belanja. That one is can be considered as psychologically sexual harassment, di mana pemangsa telah melakukan sebuah pujukan yang mendatangkan kesan psikologi secara seksual kepada mangsa tersebut. Okay? Dan yang terakhir adalah yang ni kena hati-hati sikit, dia bahaya. Secara sentuhan fizikal. Okay, terdapatlah gangguan secara sentuhan yang tidak diingini seperti menepuk, mencubit, merusak, menggesel badan, memeluk, mencium dan serangan seksual seperti meraba. Okay, yang ni kita tak payah nak explain dengan lebih lanjut lah. Mesti sudah faham kan macam mana gangguan seksual tersebut boleh wujud dalam bentuk fizikal. Baiklah, kita dah jelaslah dengan berkenaan dengan jenis-jenis gangguan seksual tadi yang menyebabkan sentuhan fizikal, yang boleh menyebabkan gangguan seksual secara psikologikal apa semua kan. Sekarang saya nak kita masuklah. Sebelum kita masuk kepada the next chapter, anyone ada soalan tak? Kalau ada soalan, jangan segan sila untuk masukkan dekat ruangan chat ataupun boleh open mic lah untuk bertanya soalan kepada saya. It is okay if you want to ask the question while I'm talking ke apa, I can stop and I can answer your question. Mana tahu kan semasa saya sedang membincangkan serta-serta perkara, ada some of you yang ada soalan ke apa ke, you are free to ask. Okay, kalau tak ada tak ada dekat ruangan chat. Okay, saya akan terangkanlah pula faktor-faktor sebab-sebab wujudnya, timbulnya isu gangguan seksual ni di tempat kerja. Okay, kita lihat isu yang faktor yang pertama yang kita boleh katakan sebagai daya tarikan fizikal daripada mangsa itu sendiri. Yang macam saya mention tadilah, mungkin mangsa tu guna pakaian yang menjolok mata, yang mungkin tak cukup kain ke apa kan, yang menarik minat daripada pemangsa tersebut untuk melakukan sebarang gangguan seksual kepada dia lah, yang menyebabkan pekerja tu, kawan dia ke apa, rakan sepejabat tergoda untuk menjadikan hubungan sosial atau seksual dengan mangsa tadilah yang mempunyai daya tarikan fizikal yang menarik minat pemangsa untuk menuju ke arah seksual lah, macam tu. Sebab bila someone ni dah punya, mungkin kita sebagai contoh lah, kita membicarakan sebagai seorang wanita yang turun office dengan berpakaian ketat dan menampakkan bentuk badan. Okay, bila dia dah tiap hari pakai macam tu, berkemungkinan lah pemangsa ni pun rasa macam berminat untuk menjalankan hubungan sosial dan memberikan perhatian berbentuk seksual kepada mangsa tersebut. Ialah dah tiap hari dia datang dengan pakaian yang membalut tubuh apa semua kan, so dia rasa macam ada chance untuk dia dapatkan perhatian sosial, perhatian seksual daripada mangsa tersebut. So dia approach and telah menjalankan sebuah gangguan seksual lah kepada mangsa tersebut, in order for that pemangsa dapatkan apa yang dia nak. Okay, Espanol faham ke? Okay, dekat chat okay ke? Alright, saya akan terangkanlah faktor kedua timbulnya isu gangguan seksual di tempat kerja. Yang kedua adalah nilai pelaku tersebut sendiri. Yang ni kita tak boleh nak cakap apalah, sebab berkemungkinan nilai, segi moral atau simpati, empati pengganggu tersebut, daripada pengganggu tersebut sendiri. Individu yang mempunyai nilai moral yang rendah, mungkinlah dia orang mungkin tak menganggap gangguan tersebut sebagai perkara yang serius. Dan bila dia orang bila dia orang merupakan someone yang tak bermoral, and dia orang akan rasa tak terhalang lah untuk mengganggu orang lain sexually. Okay,
Sebab tu ketiadaan nilai boleh menjadi faktor lah penyumbang kepada gangguan seksual. Okay, maksudnya kat sini bila someone tu memiliki tahap moral yang rendah, tak ada nilai kepribadian yang baik, mungkin mereka merasakan gangguan seksual ni bukanlah satu perkara yang serius. Kalau tegur, kalau cakap, mesti adalah some of my experience kan. Bila kita tegur sikit, cakap, alah, gurau pun tak boleh. Kalau tak nak gurau, duduk gua lah. So, kebanyakan memang someone yang menjawab macam tu memang memiliki tahap moral yang rendah lah. Bukan cakap tak ada moral langsung, tahap yang rendah sikit. Macam tu. Okay, the next one is bila tiada tindakan daripada mangsa. Contohnya bila gangguan seksual tersebut dilakukan kepada mangsa, mangsa hanya berdiam diri. Mungkin adalah sebab-sebab tertentu kan, mangsa tersebut hanya mendiamkan diri dan tidak dilaporkan kepada pihak atasan. Sebab macam kita tahu tadi, gangguan seksual juga boleh dilakukan oleh orang atasan yang boleh kita kenali sebagai quid pro quo tadi, sebagai satu gangguan seksual yang dijalankan oleh pihak atasan kepada orang bawahan. So bila pihak atasan sendiri yang melakukan gangguan seksual kepada orang bawahan, jadi orang bawahan nak report kat siapa? Siapa yang akan percaya kepada orang bawahan tersebut bahawa bos dia dah melakukan sebuah gangguan seksual kepada dia? Jadi bila tiadanya tindakan, laporan ataupun tindakan lah daripada mangsa tersebut sendiri, maka pemangsa pun merasakan bahawa mereka adalah macam tindakan gangguan seksual yang dilakukan kepada mangsa boleh diterima. Macam masih rasa, alah, bukan dia boleh report pun dekat siapa-siapa. Siapa yang percaya aku buat gangguan seksual kat dia sedangkan aku bos dia? So perkara tersebut boleh menjadi sebuah faktor berlakunya gangguan seksual kepada di tempat kerja. Okay, kita terangkan faktor-faktor ataupun punca-punca isu gangguan seksual boleh berlaku di tempat kerja. Sekarang kita akan berbincang atau saya akan share lah berkenaan dengan kesan lah, implikasi, akibat daripada isu gangguan seksual ni yang boleh mendatangkan kesan kepada kedua pihak. Yang pertama adalah organisasi tersebut, yang kedua adalah individu. Individu tu mungkin boleh menjadi kepada mangsa ataupun mangsa tersebut sendirilah. Bila terjadinya sebuah isu gangguan seksual kan, secara tentu organisasi tersebut mendapat implikasi atau kesan ni. Satu, mungkin tercalannya lah bila sekarang kan musim viral memviralkan. Okay, mungkin kalau tak daripada mangsa tersebut yang viralkan, mungkin ada rakan sepejabat yang lain viralkan dekat platform ini, social media platform, bahawa berlakunya sebuah isu gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja. Bila terjadinya viral tersebut, isu tersebut viral tersebut, jadi dia mencalarkanlah nama baik organisasi tersebut, menjatuhkan reputasi. Contoh before ni, macam kita tahulah ada kes yang berlaku baru-baru ni yang melibatkan sebuah gangguan seksual. Yang ni dia macam kedua-dua pemangsa dan mangsa merelai. Namun perkara tersebut telah menjejaskan nama baik perniagaan dan organisasi kedua pihak tersebut lah. Bila orang tak support jualan, bila orang start macam mengecam, memboikot produk-produk tersebut. So itu adalah antara kesan-kesan yang boleh kita lihatlah daripada isu gangguan seksual ini. Selain itu, kepada organisasi ini juga dia keadaan dalam organisasi tersebut, dia akan menimbulkan rasa tak selesa dalam kalangan rakan pejabat and menimbulkan paranoid. Paranoid ni adalah sangkaan macam tak boleh nak bersangka baik lah. Contoh, berlakunya isu gangguan seksual dekat tempat kerja. Lepas tu tiba-tiba kawan yang biasa kita ajak kita makan, contoh biasa Ali ni
Contohlah saya bagi contoh Ali ni biasanya kalau dia nak lunch, dia akan bawa si Aminah untuk lunch. Tapi bila berlakunya sebuah isu gangguan seksual di tempat organisasi atau tempat kerja, mesti Aminah ni rasa macam, betul ke Ali ni nak bawa aku keluar makan je? Tak tahu dia ada maksud lain tak? Dia menyebabkan berlakunya sangkaan buruk lah, berburuk sangka kepada rakan sepejabat itu sendiri. Suasana dekat pejabat tu menjadi tegang, tak seronok, tak mesra alam. Dia akan menimbulkan satu suasana yang stressful. Stressful. Dia jadi macam tegang lah, macam tak bestnya nak kerja kat sini. Semua jadi macam serius, tak boleh nak gurau dah apa dah. So itu adalah kesan isu atau kes gangguan seksual kepada organisasi. Yang kedua adalah kepada individu, kepada mangsa. Saya terangkan yang kepada mangsa dululah, okey. Yang kepada mangsa berkemungkinan, kalau mangsa yang tak merelai, yang tak biasa dengan perkara tersebut, dia boleh menimbulkan trauma dalam diri mangsa. Trauma tersebut, sebagaimana kita tahu, trauma ni bukan something yang stick in our self for a short time. Dia boleh pergi kepada jangka masa yang sangat lama, ataupun can last a lifetime actually lah, trauma ni. Berkemungkinan mangsa dah trauma untuk didekati oleh sebarang individu yang berlainan jantina, atau tak boleh nak tengok someone yang ada similarity dengan pemangsa. Contoh, pemangsa tu pakai spek, pakai braces. Contoh, okay, pakai spek, pakai braces. So bila mangsa ni keluar nak bersosial dengan kawan-kawan dia ke, atau dengan family untuk hari raya ke apa, bila dia nampak someone yang ada similarity dengan mangsa dia, dengan pemangsa dia, dia akan rasa macam pas event yang berlaku tersebut, dia macam mendatangkan trigger dalam diri dia lah. Dia rasa macam, oh ni muka dia sama lah dengan aku punya pemangsa tu, mesti tak selamat kan berada dekat sini apa semua. So dia mendatangkan trauma lah kepada mangsa. Dan selain tu, mangsa rasa tak seronok untuk hadir ke tempat kerja. Yelah, sebab macam mana kita tahu, takkan dia boleh senang lenang datang tempat kerja bila something happen kan. Mesti dia rasa lebih berhati-hati, cautious. Dia rasa tak ada trust issue, wujud trust issue kepada rakan-rakan sepejabat yang lain. Atau juga dia rasa macam macam mana, tak boleh nak mempercayai siapa-siapa dah. Kalau lepas ni ada orang ajak makan ke apa, no, it's a big no macam tu. So itu adalah antara kesan-kesan yang boleh yang boleh menimpa mangsa. Untuk pemangsa pula, kesannya mungkin kalau perkara tersebut dah diketahui oleh orang lain, mungkinlah nama dia tercalar, and mungkin dikenakan tindakan tak tertib. Kalau memang dibawa ke platform yang sepatutnya, dibawa ke orang atasan ke apa, dikenakan tindakan tak tertib, mungkin dipindahkan apa semua. So dia akan menyukarkan lagi banyak pihak lah sebenarnya. Isu gangguan seksual ni bila di-handle apa semua, dia akan menyusahkan banyak pihak apa semua. But jangan pula kita tak handle kan. Sebab saya cakap tadi, bila kita handle isu gangguan seksual akan menyusahkan banyak pihak, takkan kita nak biarkan saja apa semua. So dia sepatutnya diuruskan dengan sebaiknya, macam tu. Alright? Okay, tadi kita dah berbincang sedikit lah berkenaan dengan jenis-jenis gangguan seksual, bentuk gangguan seksual, faktor kesan yang akan berlaku kepada ketiga-tiganya organisasi, mangsa, pemangsa, dan juga faktor-faktor yang datang daripada mangsa itu sendiri. Berkemungkinan juga datang daripada pemangsa tersebut, ataupun yang telah saya nyatakan sebentar tadi lah. Sekarang saya beralih kepada kita punya topik terakhir, di mana saya akan berkongsikan langkah-langkah atau intervensi yang sepatutnya dilakukan lah dalam menangani atau berhadapan dengan isu gangguan seksual di tempat kerja.
Okey, yang pertama adalah majikan seharusnya menjadi lebih bertanggungjawab lah menjalankan tanggungjawab mereka dengan memberikan pendedahan serta kesedaran kepada pekerja-pekerja agar mereka sedar tentang hak mereka. Hak tu bukan hak nak buat gangguan seksual, tapi hak bersuara daripada bangsa tersebut atau hak daripada rakan-rakan sekeliling yang menyaksikan isu-isu gangguan seksual supaya suara tersebut didengari, isu tersebut boleh diselesaikan dan dapat dikurangkanlah kejadian kes-kes gangguan seksual ini di tempat kerja. Yang kedua adalah majikan ataupun jabatan tersebut sendiri perlu mengetahui peranan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah gangguan seksual ini agar organisasi dapat mengekalkan prestasi dan produktiviti mereka. Macam saya bagi tahu tadi, kesan tersebut bukan hanya mendapat tempias, memberikan tempias kepada pemangsa, namun organisasi tersebut juga berkemungkinan mendapatkan kesan implikasi disebabkan isu yang berlaku. Jadi, majikan perlu mengetahui peranan mereka dalam berhadapan dengan perkara ini, isu gangguan seksual yang kita sedang bincangkan, agar dapat mengekalkanlah prestasi yang baik dan sebagainya. Yang ketiga dari pihak saya adalah kerajaan lah, daripada kerajaan persekutuan kan. Mereka sepatutnya mewajibkan penggunaan atau pengaplikasian kod amalan gangguan seksual yang telah diterangkan tadi, yang telah diterbitkan pada tahun 1949 kepada semua organisasi bawahan, tak kira organisasi swasta, organisasi kerajaan, kedua-dua sektor lah, sektor kerajaan, sektor swasta, dengan memperkenalkan kod amalan tersebut sebagai sebuah akta. Bila kita berbincang berkenaan dengan akta ni, maksudnya perkara tersebut memang telah termaktub dalam undang-undang, rang undang-undang, dan sekiranya someone didapati melanggar akta tersebut, maka tindakan yang memang telah ditetapkan boleh diambil atau dikenakan kepada pemangsa atau penjenayah yang melakukan aktiviti gangguan seksual di tempat kerja inilah. Sebagaimana macam intervensi ini boleh dijalankan, first thing first, before kita recruit orang baru untuk masuk ke organisasi tersebut, untuk diserap menjadi pekerja, untuk menjadi seorang pegawai kerajaan, untuk menjadi seorang memang yang bekerja dekat organisasi tersebut, boleh berikan pendedahan atau memberikan kursus kepada mereka ini berkenaan dengan kod amalan dan memberikan kesedaran bahawa terdapat tindakan yang boleh diambil kepada mereka sekiranya mereka didapati melanggar akta ini dan melakukan gangguan seksual di tempat kerja. Dan saya rasakan ketiga-tiga intervensi ini lebih macam mana, memerlukan tenaga penggamblingan, tenaga yang lebih daripada kerajaan dan daripada majikan. Sebab sekiranya perkara ini dapat ditangani dengan lebih awal, kita dapat mengelaklah penularan penularan isu-isu gangguan seksual ini untuk terus berlaku di tempat kerja, supaya kita dapat menyediakan tempat kerja yang kondusif, teraputi kepada pekerja-pekerja, dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti mereka, meningkatkan mood kerja supaya mereka dapat menjalankan kerja dengan lebih baik. Okay, saya rasakan untuk bahagian langkah-langkah dan intervensi ni, saya akan stop dekat sini sahajalah. Daripada penerangan saya beberapa minit yang lalu, beberapa minit yang lalu, sebab kita punya sesi ceramah kali ni tak panjang. Okay, saya hanya menerangkan poin-poin yang penting lah, di mana saya mulakan dengan pengenalan kepada apa itu gangguan seksual di tempat kerja, bentuk gangguan seksual, jenis-jenis gangguan seksual. Lepas tu saya teruskan dengan faktor-faktor atau punca wujudnya
timbulnya isu gangguan seksual ini di tempat kerja dan diteruskan disambung dengan perkongsian kesan gangguan seksual ini yang saya kongsikan, ia boleh mendatangkan kesan kepada kedua-dua organisasi mangsa dan juga pemangsa, dan diakhiri dengan perkongsian langkah-langkah atau intervensi yang dicadangkan dalam berhadapan atau dalam berhadapan dengan isu gangguan seksual inilah. Sekiranya tiada apa-apa lain, saya ingin membuka ruangan ini, ruangan sekarang, untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada peserta-peserta atau pendengar lain yang ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini, adakah yang nak bertanya soalan? Adakah? Kalau tak ada, Okay, just in case lah kan, just in case ada yang nak bertanya soalan sebenarnya tapi macam malu ke, takut ke, okay, kalian boleh hubungi saya di saya punya WhatsApp atau Facebook, Instagram, Twitter. Kalian boleh hubungi saya untuk bertanyakan soalan, dan sekiranya saya memiliki jawapan kepada persoalan tersebut, saya boleh jawab directly to you. But if I don't have any answer to that question, saya kena rujuk kepada saya punya orang atasan lah, just in case saya perlu membuat rujukan yang lebih lagi berkenaan dengan perkara tersebut, ya. Kalau memang tak ada soalan, saya rasa saya akan akhiri sesi ceramah kita pada waktu ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua pendengar-pendengar, kepada semua peserta yang telah menyertai ceramah kita pada hari ini yang covers on sexual harassment in the workplace lah. Saya harapkan sedikit perkongsian yang saya telah kongsikan pada hari ini dapat membuka mata, membuka ruang untuk serta-serta individu melakukan satu perubahan di tempat kerja, dan mungkin perubahan tersebut sangat-sangat diperlukan dan bagi serta-serta individu di luar sana yang memerlukan bantuan, kerana terdapat kajian yang telah dilakukan mendapati bahawa hanya 20% mangsa-mangsa gangguan seksual ini bersuara, manakala 80% lagi hanya mendiamkan diri. Tak tahulah kenapa dia orang mendiamkan diri, tetapi saya rasa mungkin tak ada pendedahan yang lebih lanjut, lebih mendalam berkenaan dengan perkara ini, membuatkan mereka menjadi unsure about the things that they have going through at the workplace. So they ambil jalan, ambil cara and decide untuk terus mendiamkan diri dan menelan segala kepahitan yang perlu dirasakan di tempat kerja lah. So kongsikan ilmu yang kita dah share hari ini kepada mereka yang memerlukan. Semoga perubahan yang baik dapat terus kita laksanakan. Sekali lagi, saya Nafi Syamilia binti Ahmad Saliman ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih.